بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الآثار فقال ابن عباس رضي الله عنه: لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج. يحتمل أنه جعله من النسك أو تتمة له، أو أراد أنه لا يسلم قلبه لغلبة الشهوة إلا بالتزويج، ولا يتم النسك إلا بفراغ القلب. وكان يجمع غلمانه لما أدركوا ويقول: إن أردتم النكاح أنكحتكم، فإن العبد إذا زنى نزع الإيمان من قلبه. Kita masih belajar masalah adabun nikah, adab atau peraturan nikah kahwin. Dan sebelum daripada dia beroyak masalah adab peraturan nikah kahwin itu, mula-mula dia sebut ayat-ayat dan hadis-hadis yang menimbulkan rasa nak dalam hati kita untuk berkahwin. Kerana boleh jadi orang duk papah nak ke tak seka, maka perkara yang pertama tu yang kita ni bawa ialah at-targhibu fi, bawa ayat-ayat yang menimbulkan kegemaran hati kita untuk berkahwin. Dia bawalah ayat 2-3 ayat, kemudian dia bawa hadis 2-3 hadis. Termasuklah dia bawa, kata dia, waktu Allah Ta'ala sebut Nabi-Nabi, dia sebut bahawa Nabi-Nabi ni ada anak bini, ada anak cucu. Itu menunjukkan bahawa Nabi-Nabi sejak zaman lagi berkahwin. Pada tu yang keduanya dia sebut pula ayat sebagai doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Doa Tuhan sebut ni, dia sebutnya doa macam ni di doa dan diguna oleh orang yang baik-baik, orang-orang mukmin yang soleh. Selalu berdoa, Rabbana, hai Tuhan, hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Hai Tuhan, berilah kepada kami anak laki isteri kami dan anak cucu kami qurrata a'yun. Jadikanlah laki isteri dan anak cucu qurrata a'yun, tenang mata memandang. Menunjukkan bahawa orang yang kita panggil soleh, orang yang kita panggil wali pun memang orang ni pun berkahwin. Dalilnya dia sendiri berdoa untuk suami, kalau hak si perempuan. Kalau hak laki-laki pula berdoa untuk isteri dia dan berdoa untuk anak cucu dia. Mana boleh anak cucu kalau tidak ada kahwin, bukan? Qurrata a'yun. Kalimah qurrata a'yun itu makna dia sedap mata mandang. Dan nama rasa kalau kita jadikan nama bagi anak kita, tuan-tuan dan puan-puan yang ada kebetulan isteri duk tengah sarap mengandung ke, coba bubuh nama qurrata a'yun seorang anak. Berkat ayat Quran. Qurrata a'yun maknanya tenang mata mandang. Contohnya kalau nak ubah suai sikit biar bunyi, orang tidak cang qurrata a'yunil laki ke puan misalnya, itu pandailah kita ubah suai ujung tu kan. Ujung kita orang lelaki, kita orang Melayu ni biasanya menggunakan nahung Sanskrit, iaitu laki-laki kita bubuh alif, perempuan bubuh ya belakang. Tu kalau hak bahasa jenis laki-laki perempuan. Kalau hak bahasa jenis Arab tu tak apalah. Arab tu bubuh to bubuh semua sekali. Macam orang India, orang Sanskrit, kalau budak laki-laki dia panggil larki. Kalau budak laki-laki larka. Budak perempuan dia panggil larki. Jadi kaki itu laki-laki, alif ya perempuan. Kita boleh guna nahung Melayu tu dengan bahasa Sanskrit, tak ada apa-apa. Tapi kalau nak guna Arab kan, bubuh qurratu ainah misalnya, kita apa qurrati aini, apa ni aina apa berapa tu, pandai sendirilah, tak payah hamba sebut tu. Takut bunyi ku, kita tidak ku. Enggak tiru-tiru apa salah. Ku tak ku tak ada lebih mana. Tak ada apa. Cuma pakat tak kita. Muku aku ni, mubuan aku raja. Barang sama-sama dengan anak buat tu ada yang berlaku. Tak ada apa-apa. Allah Akbar. Akhir sekalinya tu yang kita ni bawa satu hadis. Hari itu kita baca, Iza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu
fazawwijuhu illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Nabi sebeda kalau anakmu pakuh dah, lepas tu orang masuk nak minta, dan orang hok masuk nak minta anakmu tu dari segi perangainya molek dan dari segi agamanya bagus, amanah apa, fazawwijuhu, Nabi kata kahwin banyak-banyak. Kalau tidak begitu akan timbul fitnah yang besar. Timbul masalah jalan sekali budak-budak lelaki pun yang khulwat, tak khulwat lah, zina, tak zina, anak haram, anak luar nikah. Timbul banyak perkara kerana lambat balik pihak orang tua memperkahwinkan anak perempuan dia, sedangkan telah pun orang masuk, maknanya kita panggil orang masuk, orang jemur ada tu. Baik, itu ayat dan hadis. Malaninya pula al-athar. Athar maknanya perkataan-perkataan yang biasanya keluar daripada mulut sahabat-sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Sahabat-sahabat Nabi yang kata guana mengenai dengan masalah nikah kahwin. Malam dia sebut sepatah dua. Sebutnya perkataan Abdullah bin Abbas, pupu Nabi. Kata dia, la yatimmu nusukun nasiki hatta yatazawwaja. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sebut, tidak sepenuh ibadat orang yang buat ibadat kecuali dia berkahwin. Kalau mung nak jadi orang nasik maknanya orang yang suka beribadat. Bahasa jenis orang suka mengatik, orang suka sembahyang. Kata dia, kalau mung suka bahasa jenis mengatik sembahyang gini, maka mengatik sembahyang hak kita panggil beribadat beramal ni tidak akan sempurna molek beramal mu kecuali mu kahwin, baru sempurna molek. Tu boleh jadi berlain sikit dengan hak kita duk agak. Hak kita duk agak dah pasal biasa mengatik sembahyang agak, pasal duk bening-bening dak dia ni. Alhamdulillah kata tak sempurna. Tak sempurna ibadat seorang yang suka beribadat, tak sempurna lebah seorang tu lebah kecuali dia kena ada isteri. Baik, kemudian tu yang kita ni kata sehingga berkahwin. Apa maksud sehingga berkahwin? Berkahwin sendiri itu masuk dalam ibadat kau berkahwin itu luar daripada ibadat. Cumanya berkahwin ini ibarat satu kesempurnaan bagi ibadat sendiri. Kata dia, yahtamilu annahu ja'alahu min nusuk. Boleh jadi Abdullah bin Abbas menjadikan kahwin ini termasuk dalam bahagian ibadat itu sendiri. Mana kalau mu bahasa jenis tuk lebah, tak sempurna lebah mu lagi mu tak bini. Kerana bini sendiri tu pun tanda tuk lebah. Tanda tuk lebah ada isteri. Hak tidak berkahwin ni kita nak anggap dia tuk lebah tak boleh. Tak takut duk melengatik-ngatik. Korek lebah ni dia itaratina tanah. Itu kalau tak ada bini enggak lagu tu dah jadi, tak lari dah. Hak ada bini lagi nyita boleh tak gitu kan? Ini ke pula hak tak ada isteri. Oleh yang demikian kalau mu nak jadi tok lebah, maka kesempurnaan tok lebah ialah dengan cara berkahwin. Berkahwin barulah tok lebah tu sempurna molek. Itu mana kata dia yuhtamal ataupun yahtamilu annahu ja'alahu minan nusuk. Boleh ihtimal bahawa Abdullah bin Abbas memasukkan kahwin ini dalam bahagian nusuk, dalam bahagian orang panggil nusuk ni ibadatlah, upacara ibadat. Au tatimmatan lahu. Ataupun boleh jadi juga Abdullah bin Abbas ni tidak memasukkan kahwin ini dalam ibadat sendiri, tapi dikira satu kesempurnaan. Ibadat tu ibadatlah, sembahyang, puasa, mengatik, berapa tu ibadat. Kahwin ni satu kesempurnaan dia, satu kesempurnaan. Supaya kita kata akad nasi gak, kalau akad nasi lauk lebih kurang pun tak apa cukup dah tak gitu kan. Tapi nak suruh sempurna molek gak, waktu bik belada, waktu bik pisang, teh apa semua sekali, sedangkan teh ni bukan jam nasi tapi kesempurnaan bagi makanan. Begitulah keadaan nikah kahwin ni, bukan ibadat serupa dengan sembahyang, tapi satu kesempurnaan bagi ibadat ialah berkahwin. Dua, au arada annahu la yaslamu qalbuhu li ghalabati syahwati illa bitazwij. Ataupun tujuan daripada Abdullah bin Abbas kata macam tadi, tujuannya ialah nak royak kat orang, iaitu tidak selamat, tak tenang hati seorang tok lebah kerana kuat syahwah dia kecuali setelah dia berkahwin. Tok lebah ni jenis orang yang kira nak suruh hati dia tenang molek dengan Tuhan.
Kata dia, tak percayalah hati ni boleh tenang kalau tak kahwin. Nak dunia lah ni tak cakap lebar, tak cakap dakwah, kita tak cakap berserban, tak cakap berjanggut, kita bangun pagi celak mata, tengok orang puan dalam keadaan orang panggil, dalam keadaan bebas terbuka mana, bebas. Mana kita boleh tengok belakang. Tidak seperti jamai-jamai hari itu. Ni Abdullah bin Abbas kata lagu ni jamai hari itu. Jamai kita nak kenal anak orang, anak kita berpayah. Moga bertudung, gapo nak kenal bini kita dengan bini orang berpayah, bertudung. Jamai lah ni gak, jauh-jauh pun boleh bercanda. Jadi kalau setara hak zaman hari tu pun Abdullah bin Abbas kata macam ni dah, tak sepenuh untuk lebar kecuali kena berkahwin, maka apa kata dunia hari ini makin lagi mustahak berkahwin untuk menyempurnakan lebay kita. Wala yatimmun nusuku illa bi faraghil qalbi. Dan memanglah nusuk ataupun haji apa ni ibadat tidak sempurna molek kecuali bi faraghil qalbi, dengan kelapangan dada. Hati kita lapang, molek tak ada serabut perut buat tubuh ni, barulah ibadat kita senang. Belah mana hati kita nak tenang kalau mulut kira nak makan, kalau gapo lagi, kalau telinga kira nak dengar buat tu, dan kalau kemaluan kita, syahwah kita kira nak sempurna cara dia. Tak kata tak tenang hati. Sebab itulah maunya berkahwin. Bisa cerita. Kemudian wa kana yajma'u ghilmanahu lamma adraku. Yang keduanya Abdullah bin Abbas diri. Abdullah bin Abbas ni sepama sebut adalah sepupu Nabi. Dan dia ni satu daripada orang yang Nabi kita doa khusus. Allahumma 'allimhu al-Quran wa faqihhu at-ta'wil. Doa Rasulullah kepada dia, "Hey Tuhan, tolong ajar kepada pupu aku ni Quran dan beri dia faham tafsir." Khusus Nabi doa ke dia. Dan sebab itulah lala ni pun kalau bunyi tafsir Abdullah bin Abbas, orang hormat belaka, orang senyap belaka lah. Kerana dia ni ilmu dia ni ilmu yang bukan sebarang-barang, ilmu daripada berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita yang keduanya wa kana yajma'u ilmanahu. Dan Abdullah bin Abbas ni pernah peripung anak-anak dia hak lelaki, hak muda-muda. Ghilman, budak muda-muda, budak lelaki muda-muda, dia peripung, mari berlaku anak-anak. Lama adraku, setelah budak-budak dia ni dikira masuk. Adraku ni kalau buah kayu juga orang panggil masuk lah. Jadi bila Abdullah bin Abbas tengok anak-anak dia masuk molek, kalau lelaki, kalau puan kita panggil pakuh. Hak lelaki orang panggil gapo kita? Kalau puan pakuh. Hak lelaki gapo orang panggil? Orang tak kata budak jantan ni pakuh dah, tak kata kan. Ada perkataan lain, kau tak ada lah. Oh, tak ada suara habuk boleh jawab. Melawan. Lama adraku, setelah melawan, apa melawan? Wa yaqul, kata dia, in aradtumun nikaha ankahtukum. Jadi Abdullah bin Abbas panggil anak-anak dia hak lelaki, setelah dia tengok melawan, kita kata, in aradtumun nikaha ankahtum. Kalau mung semua anak-anak berasa nak bini, tak apa aku cari bini. Ini Abdullah bin Abbas sebut pada anak-anak dia hak lelaki. Dan kita lala ni pun, waktu tua kita kapung ada panggil awak, kau nak bini tak apa, cik tolong kira berapa royak. Jangan duduk tidur atau orang malam pukul 1 ke 2 balik, jangan. Malu muka ayah, malu muka mak. Tak gitu kan? Itu bagus. Jadi kita tanya betul hati, apa tanya sungguh, tanya betul benar anak-anak kita, satu daripada sunnah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata dia, fa innal 'abda idza zana nuzi'al imanu min qalbi. Dia tanya nak bini kau tak sih, kalau nak bini royak ayah boleh kira. Kerana seorang manusia bila dan berzina, Allah Taala cabut iman daripada hati dia. Iman tercabut daripada hati seorang manusia kalau berlaku perzinaan. Nak boleh balik semula iman tu masuk dalam hati bukan senang. Hak kita hak duk mengaji siang malam ni pun habis nelan alim. Nak siapa kau pekat mukmin nah, beriman nah, itu bukan masalah senang. Tiba-tiba dah iman tu kalau Tuhan bubuh dah dalam hati, lepas tu pergi berzina pula, maka dia tercabut. Bila tercabut, jaminan nak masuk pula kali yang kedua ni kak. Tu orang panggil terserahlah pada gapo panggil pada Allah Subhanahu Wa Taala lah.
Dan Allah Ta'ala sebut berapa kali dalam Quran, innallaha la yahdil qaumal fasiqin, innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Ayat-ayat begini ni bukan sekali dua. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak beri hidayah kepada orang zalim. Allah Ta'ala tidak beri hidayah kepada orang fasik. Bila manusia ni berzina agak, zalim pun terkena atas dia, fasik pun terkena atas dia. Dan kedua-dua jenis sifat ni tidak akan mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala kecuali dengan teriak tangis, dengan bertaubat berjuru benar dalam kau ni. Boleh. Masalah hidayah ni bukan senang. Hidayah ni Allah. Habis kat tu. Kata wa amma fawaidun nikah fa khamsatun. Habislah ayat, hadis dan athar mengenai dengan apa nikah. Sekarang disebut faedah nikah. Bila kita berkahwin apa faedah? Kata dia fa khamsatun, ada 5 faedah. Yang kutip wasnara dia 5 faedah kalau seorang itu berkahwin. Faedah yang pertamanya al-waladu. Faedah yang pertamanya anak. Ini faedah yang pertama. Yang dunia moden lah ni, kalau dunia moden, kita panggil moden, hok panggil sains teknologi maju ni, banyak orang tak siap berkahwin, gerung takut boleh anak. Yang Islamnya Imam Ghazali letak nombor 1. Faedah berkahwin ni ialah anak. Bila berkahwin ada kata kita boleh anak. Ini faedah yang pertama. Hasil daripada anak tu gak banyaklah manfaat bagi kita. Habis-habis tak ada sangat hak dia sebut hari tu ialah dia berdoa pada kita. Dia berdoa pada kita kalau kita tua, waktu bila kita mati, waktu kita tua, dia boleh tolong kita. Anak dengan pok. Tak gitu kan? Waktu kita usin dia boleh hibur kita, waktu kita letih dia boleh segar kita, waktu kita sakit dia boleh menyembuhkan kita. Waktu banyak benda-benda yang mustahak ada yang berlaku pada manusia ni dapat diselesai oleh anak pinak kita. Oleh yang demikian, faedah yang pertama sebagai nombor 1 daripada nikah ialah anak. Wa kasrus syahwati. Apa nama ni dalam Ihya Ulumuddin. Kitab besar pada hak ni sikit. Dia nak sebut anak ni panjang. Dia kata kalau mung tak kahwin, maka mung ni ibarat buat kerenak ko kakak hak Tuhan beri. Katakanlah mung kerja dengan seorang toke. Toke beri kemung lembu sedening. Toke beri kemung gapo gala tu. Paha ke berapa panggil? Nolo. Bui lembu sedeni, bui nolo. Pah tu bui tanah. Pah tu bui benih, pah tu bui air. Tiba-tiba lembu pun tak buat galam, nolo pun tidak buat nolo. Wak gala, benih pun tidak tabur, tanah pun tidak gala. Toke mu pandai guana kamu. Sama ada mu ni jenis orang jenis malah ataupun mu anggap toke mu ni bahasa wak menyusah ke dia. Orang duk molek-molek, wih lembu. Tak duk molek-molek, wih nolok. Orang duk molek-molek, wih benih. Orang duk molek-molek, wih tanah. Tak lari dah begitu. Pusing kot mana kata dia, kalau mu amal macam ni, mu akan dimarahi oleh toke mu. Toke yang paling besar di seluruh dunia ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat kita ni sebelah jemelah. Benih ada di kita panggil air mani. Nolok ada kita panggil alat jantina. Alat beranuk ni kemaluan kita panggil tak gitu kan. Benih pun dia beri kita, apa ni, tanah pun dia beri kita panggil repuan. Tiba-tibanya tanah pun tak gala, reti nak tak cari tok lelaki. Benih pun tak tabur, orang jantan tak sibini. Akhir sekali jadi hal lagu mana tu. Jadi Tuhan duk pisah, bukan main nak suruh jadi. Kalau tuan-tuan semua baca buku kedoktoran, baca buku pergi kedai beli buku bersakut dengan kedoktoran yang ada hubungan dengan masalah alat jantina dia panggil. Nak boleh ke jadinya mani, lepas tu nak boleh ke mani masuk dalam sarang sebelah jemelah, baik laki baik puan. Lepas tu pula nak boleh ke orang jantan ni, nak ke orang tino, dan orang tino nak ke orang jantan ni, dia ada orang panggil syahwah, orang panggil keinginan. Barang ni barang bukan boleh buat. Setengah orang itu bahasa orang panggil al-burudul jinsi dia panggil. Bahasa jenis tak menawan, tua-tua Kediri pun tak menawan, baik laki baik pun ada juga.
Tiba-tibanya kita ni menawar. Tak tahu kih berapa. Tak duduk rumah menawar. Ni berapa rega ni barang ni. Bukan bahasa barang boleh buat. Bukan bahasa boleh rekod, boleh berapa. Jadi tiba-tiba munya menawar molek. Orang sarak munya berjalan molek. Orang panggil benih sebelah cukup. Molek. Tiba-tiba duduk saja. Kau duduk lok kelalai naik. Duduk lok kau rupuk gapo naik. Gapo karak ke diri. Menolok lembu pun jadi liar ke diri. Apa gapo sudah ni kerja gua ni. Jadi nampak mu ni mengapa orang panggil mensia-siakan benda yang begini penting yang Allah Taala buat dan bukan barang manusia boleh buat. Dunia lah ni kita raja dengar lah khabar orang lelaki pergi buat operate, pergi buat bedah. Buat orang lelaki bedah buat jadi retin. Buat retin dia pergi belah buang alat kemaluan dia tu, pas dia tebuk lubang wan tak tahulah jadi retin. Jadi masalahnya tebuk tu dia doktor boleh buat operate. Tapi dia tak ada saran ni tak ada. Tu dia duduk. Jadi satu masalah pula. Doktor nak buat tak boleh. Dia cocok lah sekali dia panggil hormon. Dia cocok hormon. Dia jadi semata apa dia tak ada pula. Tu dia tak ada. Lepas tu pula hak jantan ni tubuh orang jantan lain daripada tubuh retin tu. Dengan kulitnya lain, tu orang saraknya lain, tulang temalan lain, dia kejadian bentuk tubuh orang jantan dengan retina lain. Lenggak-lengguk, liuk-liuk berapa tu tak serupa belaka. Jadi hak boleh buatnya hak pasal ambil pisau belah-belah gitu. Jadi tapi muka lain banyak lagi benda. Nak naik labur susu, kau nak soro, nak suruh jadi tidak gorok. Pakai gang tu boleh lah, boboh lecu tu boleh tapi dia tak jadi juga, betul hidup bulu juga tak jadi juga. Jadi banyak benda. Jadi susah payah. Allah Ta'ala buat orang retina benar-benar lemah lembut. Dia buat orang jantan ni benar-benar nampak jantan dia dah ni. Tiba-tiba kita duduk saja. Jantan pun duduk saja, betina pun duduk saja. Imam Ghazali kata mu ni boleh menimbulkan kemarahan tokep saya tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kita kena kahwin. Dan langkah yang apa ni manfaat yang pertama daripada kahwin ialah anak. So, wa kasrus syahwati. Yang keduanya meleburkan syahwat. Kasrus syahwati maknanya meleburkan syahwat. Syahwat makna keinginan. Keinginan kita, keinginan si laki-laki nak pada si perempuan. Tak ada siapa dia ajar, tak ada siapa dia royak. Dan keinginan ni, keinginan orang lelaki nak kat perempuan ni serupalah keinginan mulut nak makan. Bagaimana keinginan mulut nak makan selagi tak boleh makan, selagi tak boleh minum tu. Mulut duduk cari makanan, lekung duduk cari air. Begitulah keadaan orang lelaki-lelaki selagi tak berjumpa dengan si perempuan. Dia tak senang duduk. Rupa juga orang perempuan selagi tak jumpa orang lelaki, tak senang duduk. Kalau ada orang kata, hamba tak apa. Tu dia ada penyakit itu. Dia ada penyakit. Dia misal pukul 10.30. Cikgu pecik loceng ring tanda, taing keluar panggil. Tak berapa keluar kan? Keluar. Bola ring loceng tu budak-budak sorok. Tobik setengah pergi padan, setengah pergi keting, setengah pergi ke Jamban. Tiba-tiba ada seorang duk congok lah. Macam tu kan, penyakit. Cacing kau, awik kau ada tu. Mesti kena kita tanya apa? Orang lagi padan belaka, orang lagi keting belaka. Dia tambah tak apa. Tu jawapan tu nak pelindung kelemahannya sebenar. Jadi sebagaimana tahi makan bila tak pergi tu dia ni ada penyakit, kura kau berapa pialu kau cacing kau berapa, begitu juga bila menawan dan pakuh tiba-tiba tak cari gu, ada penyakit tu berapa mesti ada. Jadi supaya syahwah keinginan ya Allah Taala buat semula jadi ni tidak orang panggil tidak melanda kat si, maka cara dia ialah cari isteri ataupun cari suami, laki-laki dan perempuan. Kita boleh soal, kita kata apa Tuhan hidup buat syahwah? Kalau tak buat apanya? Kalau tak ada syahwah agak zina, tak ada takak menakak tak berlaku. Dari juga nak khalwat, denda, godang, rejang sampai mati tak ada. Kenapa tak ada syahwah? Jadi soalnya apa Tuhan buat syahwah? Siapa kau orang ni berzina nah? Siapa kau kena rejang atas belakang, siapa kau rejang sampai mati nah? Buatan apa belu pedih berapa? Para hadirin semua, kalau soalan macam tu, tertanya dia balik.
Orang ni cuba dia mau fikir, orang nak beranak ni lagu mana cara kau tidak ada syahwat? Kalau balik orang jantan tak ada syahwat, balik orang tina pun tak ada syahwat, dunia jadi pada jarak pada terkukur lah. Orang jantan tidak nak kau orang tina pun tidak nak kau orang jantan. Pas lagu mana nak mari anak? Kamu tak sikat aku tak sikat aku tak sikat kamu. Anak nak lagu mana? Bila tak ada anak dunia ni lagi lama jadi pada jarak pada terkukur dah kan. Tamatlah ceritanya. Tu ada mati, tu awal mati habis cerita. Tak ada anak, tak ada cucu. Ya jadi anak, ada cucu, ada ni kenapa? Ada syahwat. So, jadi syahwat ni sengaja Allah Ta'ala atur. Satu sistem yang perlu Allah Ta'ala berubah dalam tubuh badan kita. Supaya tiap-tiap manusia, laki nak kat perempuan, hasil daripada mu nak kat aku nak ke mu, maka berkahwin dan lahir anak. Lah anak tu lah maka dunia ni berkembang oleh orang panggil makmur muka dunia. So, yang keduanya, kalau kita katakanlah, syahwat ni Tuhan tidak buat. Lepas tu manusia beranaklah. Lepas pada beranak sekali kata tina bola, abang tak silala dah ambo. Sakit dah. Oh. Sakitnya ambo tak silala dah. Katanya hak tina. Katanya hak jatan aku tak sisir dah tak kat bas bergalo bercadun tanah bicok peru anak. Baik akan duduk seorang sini makan lebih kurang makan pucuk kayu hidup. Tapi buat ada anak kena buat menanam, kena menyaku, kena miku, kena buat tugan. Jadi kalau tak ada syahwat, yang pertama boleh jadi manusia ni pupus di muka tak ada manusia di muka dunia ni. Ataupun kalau ada pun seorang. Lepas tu pakat tak silap. Kau tina tak silap bola amal sakit. 9 bulan 8 bulan duk kandung nyawa hujung rambut lah berapa petlo je tanduk lah macam-macam pasal tak gitu kan. Jangan kata aku tak silap cakap basah cedung galau apa semua sekali. Akhir sekali mu seorang aku seorang anak, matimu mati aku tak ada juga kita. Tapi dengan sebab ada syahwat, hak tiga beranak juga nak tengok tok lelaki tak silap tak gitu kan. Lepas pada 40 berapa kan? Bulan. Ini semua kenapa ni? Kerana Allah Ta'ala beri syahwat yang menyebabkan orang lupa habis. Segala kesakitan, hak dia, skala berapa, lupa habis kerana nikmat syahwat. Jadi syahwat ni di satu segi nikmat daripada Allah Ta'ala. Muju kita ni ada syahwat. Maknanya kalau tak mari syahwat, kita patut menguruk-menguruk lah. Patut makan makjum lah. Patut berapa lah nak suruh ada syahwat. Kerana ada syahwat ni lah, maka lupa habis segala susah payah beranak. Dan lupa habis segala susah payah cari harta. Turun pagi, hok jatuh kelik gelap. Tak apa. Esok pergi pulak. Walaupun kita teruk benar. Dah gitu kan? Kenapa? Ingat anak. Besar anak. Setubuh pulak. Boleh anak pulak. Kerja pulak. Jadi tak serik-serik. Pucah kerana syahwat. So. Jadi syahwat ni di samping dia tu, kalau kita tak pandai jaga, dia panggil kita ni berzina, kena godai. Yang kalau kita pandai jaga, maka kita boleh memakmurkan bumi Allah dan kita boleh korek rezeki Allah di muka dunia ni. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Berjalanlah ke seluruh dunia ni, carilah rezeki aku dan ingatlah akhirat kelak maka balik jumpa aku. Apa punca kita nak pergi ratus pak Kedah, pak Malaysia mana cari pak Singapura cari harta. Kalau tidak kerana tekan anak di rumah. Cik nak peti nak beli kasut, cikgu nak peti nak beli begini. Jadi kita mikir-mikir mari, rela duduk tengah panas bergalau, rela tinggal rumah minggu, bulan-bulan hari kerana anak duk minta peti. Itu dia. Jadi pucam daripada syahwat. Jadi syahwat ni walaupun bunyi tak molek, tapi di satu segi lain molek. Mujulah manusia ni Allah Ta'ala lengkapkan dengan syahwat. Sebab tu kepada orang yang berusaha untuk mati syahwat. Maknanya orang panggil poso siang malam pagi petang nak suruh tak ada syahwat. Ataupun buat latihan-latihan tertentu semaya sepanjang malam hilang syahwat. Orang ni sebenarnya orang panggil salah. Orang panggil menyalahgunakan kuasa yang Tuhan beri kepada dia. Kuasa untuk menghilangkan syahwat tu sepatutnya dia hilang melalui perkahwinan. Dia pergi perhilang syahwat dengan cara lain. Akhirnya nikmat yang begitu besar. Yang orang panggil mati pucuk tu bukan main. Nak bayar 10,000 pun nak bayar. Tiba-tiba dia tak mati pucuk tu dia mati dengan sia-sia begitu. Ini orang panggil orang tidak menghargai nikmat Allah Ta'ala yang ada pada dia. Ini kesempurnaan orang laki-laki dan kesempurnaan orang perempuan. Iaitu adanya syahwat. 2. Yang ketiganya watadbirul manzil. Faedah berkahwin itu selain daripada anak, lain pada boleh melemahkan syahwat kita, boleh memecahkan syahwat kita. Tadbirul manzil,
kahwin juga boleh mentadbir rumah tangga. Bila kita hidup dalam muka dunia, tentulah kita berkanduk pada rumah. Tak gitu kan? Kita sebagai orang jantan nak duduk di rumah seumur, tentulah tak boleh. Ada masa kita kena keluar daripada rumah, pergi cari makan, pergi macam-macam passion lah. Balik ke rumah, kalau tempat tidur pun berselerok, dapur berselerok, tangga berselerok, orang panggil rumah tak ada mayu. Sebagaimana orang tak nyamu, orang panggil orang mati, rumah tak ada mayu pun orang panggil sport Allah. Apa kata Allah rumah orang ni sport tak ada retin tu. Dak dia ni. Naik gak berselepo, bata pada orang, saji pah keluar, bergapo kosi-kosi. Ini tanda tak ada retin. Bila kita ada orang perempuan di rumah, walau belah mana kita turun tanah tak ada pagi tak ada tu tak cau rumah, tapi balik-balik tu siap. Dak gitu kan? Siap comi, bata teratur, tika teratur. Tu malah kita masuk dalam jemur, masuk dah tu gak kayu selimut pun tidak bersepo, bata pun tidak bersepo, makuk pinggan dapur pun teratur malah, hati kita segar. Segar, tanda alhamdulillah, rumah aku boleh sebut rumah. Sara-sara yang tidak sebut kandai-kandai begitu dok. Kalau sebut kandai ayam, kandai kambing tu bersepoh dak gitu kan. Bukan dicara bangun pagi, bukan disapu-sapu dia. Jadi kat sebagaimana kambing ayam dia tidak sapu, guk dia bergapo, guk dia ayam dia tu gigi. Kalau rumah kita pun tak sapu, tak bergapo, dia lebih kurang kandai maknanya. Jadi tiba-tiba rumah kita tidak kandai. Bukan orang panggil rumah. Kenapa? Kerana kahwin. Tu dia duduk. 3. Wa kathratul ashirati. Ya keempatnya bila kita kahwin banyak anak buah. Bukan banyak anak dak, banyak anak buah. Kalau anak tak ada dah. Hak ni pula banyak anak buah. Anak buah lagu mana? Bila kita kahwin dapat anak, kita lari dah kena cari menatu. Bila sebut kata menatu gak besar. Beripa. Dak gitu kan? Orang hok molek-molek tak ada hubungan dengan kita, tak jadi waris kita, bila berkahwin sudah. Ni adik ipar kahwin. Ni untuk tua kahwin. Ni untuk besar kahwin. Ni gotu kahwin, ni goni kahwin. Jadi dengan sendiri bila kita kahwin, mari waris kita jadi ramah lalu. Sekaligus otomatik jadi ramah. Tok tua, tok besar, tok gotu, tok goni ipar, tok ipar, gapo, macam-macam fashion. Tak gitu kan? Jadi semakin banyak anak, selain daripada anak tu ramah, waris pun jadi ramah. Bila waris jadi ramah, maka hidup kita di muka dunia ni, kata pepatah, akhaka innamal la akhal lahu kasa'in ilal hayja bighairi silah. Hidup atas muka dunia ni kena cari adik-beradik. Kena cari sahabat anda. Kerana orang tak ada adik-beradik, tak ada sahabat anda ni, serupalah orang pergi ke medan perang, tak bawa pisau parai, tak bawa lembing, tak bawa gapo. Nak pergi perang, tak bawa lembing. Hidup atas muka dunia tak ada waris. Apa reti? Itu dia. Tapi bila kita ada waris melalui anak, ni adik ipar, ni tok besar, ni tok tua, sakit demam, ada cadangan boleh jemur. Jemur untuk besar ke, jemur untuk adik ipar ke, jemur untuk tua ke. Banyak. Makna jiwa kita tu orang panggil tidak serabut. Bila kita bertepuh dengan bala, selain pada kita jemur Tuhan, boleh lagi banyak makhluk Allah Ta'ala di muka dunia, dia boleh kita jemur. Satu daripada fadilat berkahwin. Bila kahwin, dapat anak. Dan bila dapat anak, yang sendiri ada tok besar, ada tok berapa. Jadi kira-kira yang para hadirin semua, besar, beripa, berapa ni nikmat. Nikmat. Kita buat balah dengan ipar, buat balah dengan tok besar, buat balah dengan tok tua, buat balah dengan berapa. Ni benar-benar kita ni orang panggil tidak menghargai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Mesir pak kelolo ni. Bila dia berasa dia ni anak Mesir, bumi Mesir, dia berasa aku ni gapo? Dia mari hak zaman Nabi. Waktu Nabi berdamai dengan orang kafir Mekah Sulh Hudaibiyah, Nabi kita kirim surat pada Raja Mesir. Raja Mesir gelaran di ketika tu Muqawqis. Bila Muqawqis ni baca surat Nabi, maka Muqawqis kirim balas surat Nabi ni, air baunya, bergotu-bergotu ni termasuklah seorang perempuan. Nama dia, apa dia? Maria Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Jadi orang Mesir seluruh, dia kira aku ni ipar ke berapa panggil? Ipar Rasulullah. Sih Rasulullah. Jadi bagi orang Mesir seluruh, khususnya orang Islam yang reti sikit, dia berasa megah.
Bila dia pergi kaum Medina, dia kata, ya Rasulullah, aku ni mesti ipam. Dia berasa tu. Dia berasa hubungan Rasulullah dengan orang Mesir ni ada, berpunca daripada 1000 tengah 2000 tahun hari tu Rasulullah ada berkahwin dengan seorang perempuan Mesir namanya Maria Qibtiyah. Sampai gitu penghargaan yang diberi oleh orang Arab Mesir kepada masalah perkahwinan, masalah hubung keluarga apa semua sekali. Wa mujahadatun nafsi bil qiyam bihinna. Akhir sekali kata dia faedah menikah ni mujahadah. Kita sebagai orang Islam diajar supaya kita berjihad. Tak gitu kan? Dan dalam banyak-banyak kita dikandaki berjihad dengan nafs. Bila kita ada isteri, isterinya ada anak, mujahadah tu ada. Gapo dia mujahadah? Bil qiyami bihinna, iaitu jaga puak-puak ni. Kalau kita duduk seorang, jaga kita je. Kalau kita bini, atau kalau kita tak ada tok lelaki, jaga kita je. Tapi bila kita ada tok lelaki, bila kita ada bini, patah ada anak pula, sudah. Dengan isteri kita bertanggungjawab. Jaga aku kata jaga bini, aku kata jaga anak, kata jaga cucu, kata jaga gapo kata. Jadi jaga orang ni kita fikir saja kok. Kita fikir saja free kok, ada pahala. Ada pahala. Kita jaga bini kita ada pahala, jaga anak kita jaga pahala. Sama ada jaga makan dia, jaga minum dia, jaga pakaian dia, jaga pelajaran dia, jaga adat, jaga gapo. Semua susah payah kita duk mikir harga ni. Sama ada dengan tubuh kita, sama ada dengan doa kita, gapo semua ni ada kira-kira berlaku di pada masa di akhirat lah. Jadi ulihan mikir gapo dia rugi ya kalau mu kahwin. Gapo dia rugi. Kau duk seorang kan, makan semulut orang panggil, tak ada tanggungjawab dengan orang lain. Jadi orang lagu ni orang panggil hidup berkepentingan diri. Tak ada dah kira nak jaga orang lain kata. Setahun tu umur 5 faedah nikah pakai tak si bini lagi gawe. Habis ikhtiar lah. Tu keping dia tu 5 sebab. Bini banyak-banyaklah. Baik, ma yura min ahwadil mar'ati. Bila berkahwin itulah nak cari orang tina ada sekarang. Baik, ma yura'a min ahwalil mar'ati, perkara-perkara yang perlu dijaga mengenai dengan hak ehwal perempuan. Kalau kita baca dalam Ihya Ulumuddin banyak lagi nak menyapa ke tempat ni, banyak lagi tengah tu tuan kitab kita ni buai. Dia buat kecil gini ya. Dia kata perkara-perkara yang perlu dijaga, diraih benar-benar mengenai dengan hak ehwal perempuan. Kata dia al-khissalul mutayyibatu lil 'aish allati la budda min mura'atiha fil mar'ati liyadum al-'aqdu wa tatawaffara maqasiduhu thamaniyatun. Kata dia sifat-sifat yang menyeronokkan hidup. Bila kita berkahwin nak suruh hidup kita ni ada mayung. Tak gitu kan? Baik. Adakah semua orang perempuan ni boleh beri kata orang lain ni apa dia kebahagiaan hidup? Mutayyibah al-'aish ni kebahagiaan hidup lah. Perkara-perkara yang boleh menimbulkan hidup kita ni bahagia, yang mesti dijaga di orang perempuan supaya akad nikah kita ni berpanjangan dan tujuan kahwin itu sepenuh molek 5 perkara. Apa ni? 8 perkara. 8 perkara mesti ada pada orang perempuan bagi menyelamatkan rumah tangga kita dan bagi menimbulkan kebahagiaan hidup dalam masa kita berumah tangga dengan dia. 8 perkara ni perlu ada pada orang perempuan. Jadi bila kita nak berkahwin kan, kita kena kedak hak 8 lah, cari tengok 8 perkara ni ada ke tak di perempuan yang kita nak buat tunang, nak buat isteri ni. Pertama sekalinya ad-din. Agama. Kau panggil petihah tayak, melak kita bini pak kena ajar pula petihah tayak, cari hak lain lah. Cari hak pandai ada. Ini banyak lagi tanggungjawab kita. Pakau duk ajar petihah dia, duk ajar tayak dia, duk ajar sembahyang dia, duk ajar berapa Allah. Jadi belum daripada kita berkahwin kena tengok perhati molek budak ni mayan dah kau. Reti dah kau petihah tayak. So, hak panggil agama lah. Petihah tayak dia. Berapa lagi hak masalah yang keduanya masalah orang panggil bulanan dia ni. Bila dia mari haid, reti kau dia ni. Pas pada mari haid ni mandi wajib. Pas pada mani hik gak boleh jadi setengah perempuan itu bila kering darah dia gak pakai kering basuh-basuh gitu jelah. Tak tahu mani wajib mana, tak tahu mani apa orang panggil akad adab sab gapo, tahu gapo sekarang. Amna lagu ni kena perhati. Dia cara kita nak tahu perempuan ni reti kau tidak mani junub kerana dia ni sesat
apa ni bersih daripada kokot apa ni daripada mari kotor dia ni, ini boleh jadilah terletak di atas keadaan keluarga dia. Keluarga dia bahasa jenis orang beragama, kau jenis orang mengaji. Kalau keluarga dia jenis beragama, tentulah dia kok royak, kok tina dia apa ni anak tina dia tak dia ni. Kalau pok tak royak pun mak dia royak. Bila habis tak boleh sembahyang kat kena mandi. Mandi ni bukan sebagai mandi wajib. Niatnya nak hadah besar. Benda-benda gitu mungkin payah sangat. Lepas tu cara mandi wajibnya dua perkara. Yang pertamanya niat. Bukan ambil air jeru sepas kala dak. Biar tentu air jatuh atas tubuh tu jatuh kerana sebab tertentu. Iaitu sebab nak mengangkat hadas. So, yang keduanya mesti rata habis seluruh kulit. Jangan we ada tempat kering, jangan we ada tempat tak kena, jangan we ada. Sepuluh kuku-kuku ni setengah orang tina pakai berapa? Ina putih orang panggil tu ina hak benda ni tak baik. Ini barang tak baik. Kerana kalau kita pakai juga air tak kena atas kuku tu. Tak kena atas kuku. Jadi sama ada air semaya pun tak kena, mandi wajib pun tak kena. Bila tak kena agak arti kita tubuh kita duk kotor sokmo duk junuk sokmo dak mudah sepak tua. Tak ada cuci sekali abuk kerana kuku kita ni nak berjanguk berdoa tak kira halah, tak kira apa ni boleh tak boleh buat berlaku ikut orang putih buat katik. Ha, tu benda-benda gini ni kita perhati molek. Kau nampak budak tin bahasa jenis berina hak bahasa berina putih tu kau berapa tak salah. Cari lain belana lagi. Perilah orang tin aku buat lagu kecil. Kalau berkahwin dengan orang bukan Islam. Kalau berpuasa boleh bercakap, sanggup nak ajar tehok ke dia, tayak ke dia, segala rukun semaya, ban berapa, sanggup nak ajar dia, baguslah. Kalau tak dapat, bukan kita boleh tolong orang kafir, jadi orang Islam ni pula, satu jihad pula tu. Cuma ni takut kecil hati dia mau kapung orang Melayu Belanda bapa yang terbaik dia ambil. Itu masalah juga dah ni. Kat dunia lain ni ramai orang puas. Amo pergi ke Kanada. Lepas pada pergi ke Amerika, pergi Kanada. 900 kau berapa? 9 pelajar perempuan, pelajar laki-laki. Tu dia duduk. 900 kau berapa? Pendek gak barang yang orang panggil serabut kita mikir. Kita tak ada pasal-pasal ni mikir serabut lah mana ni jadi. Budak-budak betina tu sendiri dia jadi susah pula dia. Jadi yalah alhamdulillah lah ramai di antara budak-budak di sana yang pakai cara Islam, orang panggil bertudung apa semua dia tak kira di Amerika mana pun. Bila dia reti tujuan hidup dia bertudung, dia buka telekung ke apa. Dia tak ada masalah di sana. Ya bila dengar khabar kata kita pergi toko popok dia berderu. Kita gak bunyi kata budak universiti gak bila panggil ustaz malam ni program dengan budak-budak universiti ni di rumah sekian-sekian. Kita tu pada badi tanya berapa bulan. Opo ni tanya hai semaya. Tanya baca Fatihah. Artinya budak ni pergi dengan tak erti apa sekarang. Gigiti denu masalah semaya ben. Ya dia nya pergi hak lulu pergi kenu lulu gapo hak pra universiti dah. Tapi gigiti denu kerana kebetulan berjumpa dengan puak-puak geng Islamic group nah. Tu dia duduk. Hak tak berjumpa dengan Islamic group juga tak tahu lah pakai tak semaya ben gapo lah kamu. Tu dia duduk. Din wal khuluq. Yang keduanya perangai. Walaupun perangai sendiri pun kira agama dah, tapi dia sengaja dia pelokoh suku nak suruh bunyi banyak. Perangai maksud dia buat agama dah. Kerana agama dia perangai tu bagi lebih kurang tulur ya belaka. Tapi tak apalah. Din tu kira semaya baik. Khuluq mana perangai. Kita tengok dia nampak perangai ni boleh ke tidak buat isteri. Perangai ni dia gini, perangai ni dia terlibat berlaku. Tidak kata perangai ni senyum, kalau jumpa agak senyum. Tak, perangai ni terlibat berlaku. Dengan hari tu benar, ada perangai cara dia. Kalau jumpa piti tok lelaki, lagu mana perangainya. Patut ambil ke hak sekali pakai ambil ke dia, hak seria-seria taruh mula pakai tak berayak begitu. Mata tok lelaki kita agak kita boleh buat pandang piti. Tu orang tak panggil perangai molek.
Sifat kata barang tok laki liko 5 sen, liko 10 sen pun taruh molek tok laki balik abang ni pitih 20 sen duklah poket tadi. Wajak nama gapo adik ko noh ko gapo katalah noh tok sini ni. Bahasa cara bahasa kita dengan tok laki itu kena ada bahasa. Itu dari segi pitih mahnya perangainya lagu tu. Jangan cepelak pitih tok laki walaupun tok laki kita tapi jangan buat cepelak. Dan tok laki hormat benar pada seorang perempuan yang tidak cepelak harta benda. Tok laki tu berasa bahawa bini aku ni orang yang ada akhlak, orang yang ada perangai molek, yang dia guna duit sekadar hak aku izin. Hak aku tak izin, dia tak guna. Alhamdulillah, aku boleh isteri yang soleh, yang baik, yang pandai menjaga harta aku walaupun aku tak ada di rumah. Itu perangai dari segi harta benda. Baik. Perangai dari segi tutur kata pula. Dari segi tutur kata. Kita dengan tok lelaki, kita dengan tok tua, kita dengan adik ipar, kita dengan berapa. Ada perangai juga dalam masalah bahasa. Patut nak basuh abang kau, patut nak basuh adik kau, patut nak basuh sebut nama mak kau, dengan dia sebut nama moh kau berapa. Itu pandai kita lah pula. Tanya dia, abang nak suruh basuh kita dua lagu mana abang royak tu. Orang datang nak sangat tu. Orang datang nak sangat, orang Tino ni merendah dia. Walaupun orang Tino tu lulus universiti, orang datang ni kata teksi pun, orang datang berasa turutan budi besar kalau boleh. Perempuan dia hak lulus universiti, merendah diri dia sebagai aku ni suami dia. Dia nak hak lagu tu. Nak buat apa angin orang datang. Itu dia duduk. Entah kau dia bergawa kerja kawan ni duduk rumah enggak, mula orang panggil buat tunjuk bergawa, itu orang datang dia tidak nak lagu tu. Kalau dia nak juga tu semata-mata paksalah, engkau dia tak ada peti, menupai harta bini. Gitu ya. Tapi hati tu menggelegak nak marah sama. Tidak nampak perempuan ni dia dan dia tidak berasa kelakian dia ni orang jatuh. Dia tidak berasa kelakian dia. Itu dia. Jadi perangai terlibat berlaku. Dari segi harta benda ada perangai molek cara dia, dari segi tutur kata ada perangai molek cara tutur kata, dari segi kira bercara, berunding bergapo ada perangai molek cara kira berunding, dari segi kita dengan tok tua, kita dengan mak kita dengan adik ipar, kita dengan bergapo ada perangai molek berlaku. Ni amun nak sebut depan kita ni banyak lagi, depan kita tu yang kita bawa bakhah mengenai dengan masalah begitu. Insya-Allah kita bertemu. Perangai molek. Ni perangai ni lagi tambah lagi sepatah lagi. Perangai ni bukan boleh buat sehari dua hari. Start menikah hari ni baru jadi nak buat perangai balik dia tak jadi. Dia jadi sehari dua hari gitu ya. Lepas tu balik sepuluh sekali pula. Dan balik sepuluh sekali tu mula balik lah. Hari pertama tak apa lagi lah. Hari tua, hari ketiga, hari tiga, gapo apa semangat duk ada lagi ya. Berlalu kecek lagi tu dengan muka. Tapi lepas seminggu sebulan dia balik pengalaman. Kecek kasar, kecek dorah, kecek celupa, mulut, beruh. Kenapa? Ni masalah keluarga kita. Masalah mak pok kita. Waktu budak Tino duduk sekali dengan mak pok dia. Ni berat ni. Tiap-tiap seorang bapa dan mak bila ada anak, baik laki, baik puan, dia kena bubuh lah kepala dia, anak Tino aku ni kalau jadi natu orang, lagu mana agak tok tu aku nak. Tok biasa aku nak. Kena tu dia. Kita kena siap selalu dah. Kena siap ajak kecil lagi. Biar dia sekera kalau anak kita ni jadi menatu orang, tok laki dia seronok semua duduk dengan anak aku. Tok tua dia seronok semua duduk dengan anak aku. Lagu mana? Dari segi pakaian, dari segi masuk, dari segi jaga rumah, dari segi tutur kata, dari segi gapo semua sekali. Kena siap lah kita. Jangan buat tak madu kan. Hak ni orang panggil ni kerjaan ibu bapa. Ini orang panggil didikan. Pengajaran di sekolah, didikan di rumah. Pengajaran ni pukul 8 habis pukul 1. Didikan ni 24 jam. 24 jam kita tengok semua keadaan anak kita malah tak malah, rajin tak rajin, kecek uduh, kecek molek, beruh tak beruh. Kita apa ni orang panggil, kita didik selalu. Gaya selalu biar jadi betul keadaan. Sawar, orang panggil sawar, biar arus pemikiran dia jalan lain ya betul. Itu dia. Itu masalah pendidikan. Sebab tu pendidik yang pertama bukan cikgu. Pendidik yang pertama bukan ustaz. Pendidik yang pertama ialah ibu bapa. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Mak pak lah yang menyebabkan anak ni jadi Yahudi ke, jadi Nasrani ke, jadi Majusi ke. Orang Melayu boleh jadi Yahudi kerana mak pak. Orang Melayu boleh jadi Nasrani kerana mak pak. Makna mak pak Melayu boleh meyahudikan anak dia. Kalau dia walau lok
Perangai Hudud jadi Yahudi lah maknanya. Walaupun muka Melayu, kacik Melayu, tapi perangai tu ikut mana? Itu dia. Jadi kitanya matlamat utama nak suruh anak kita jadi ialah sebagaimana hak Nabi kita naklah menjadi seorang hamba Allah yang soleh. Itu dia duduk. Wal khuluq wal has wal apa tu? Wal husnu. Wal husnu maknanya comel, cantik. Husn ni bukan comel muka dak. Husn makna comel berapa orang panggil. Comel tikoh laku lah, comel tikoh laku. Kain pakar makna kalau supaya kita katalah husn pada pakaian. Kalau kita pakai kain sarung misalnya. Ada juga setengah orang itu pakai asal kat tubuh, pakai apa betul orang panggil berseloyo pun. Maka juga dari dia ni. Setengah-setengah orang itu orang panggil tak ada tua lagi, tua dah. Tak ada tua tu tua dah. Setengah orang retin, maaf lah. Kita orang datang sedaplah sifat retin tu. Sifat kat retin. Kau luih kat retin dan ngajak agama, dia sifat kita pula. Malam ni peluang kita. Itu kan. Setengah orang puan tak maduk tubuh. Tuan kita ni marah. Tak maduk tubuh. Tak maduk tubuh maknanya maka tu pada lekat tubuh pakai. Maka tak ada orang panggil bersegok, tak ada orang panggil kemas, tak ada. Apa orang panggil handsome ke berapa? Apa ni? Berapa orang panggil? Bergaya berkacuk. Dia bergaya berkacuk ni orang huduh pun jadi comel. Tapi orang comel pun kalau tak bergaya tak berkacuk, tua lalu tak ada tua. Tak ada boleh anak saya tua lalu dah, tua dah. Nampak berseloyo, nampak bergapo, kain berambut berjerabek, bergapo kain baju, tak berjaga, bergapo rumah bersepoh. Ni orang panggil tak ada tua dia. Menyebabkan ia tu lelaki bangun pagi celak mata pergi tembok duk tengok comel semua. Tembok tak tu biar selaya ni, tu biar comel semua. Jadi tu lelaki tu biar tembok tengok comel balik rumah tengok selaya. Ni dia masalah. Pada orang tu lelaki. Jadi kalau tu lelaki kurang iman, kurang pelajaran, kurang tanggungjawab pula tak ada kan timbul masalah lah. 2-3 4 hari balik sekali. Pakai urung untuk lebar, tu maya ajak tu orang rumah tak balik. Ya dianya berseloyo, bau hapok rambut lapos semua sekali. Ni benda-benda begini ni tak ada husn. Tuan kita ni kata husn. Ni tuan kita ni Ghazali ni. Ghazali ni orang tasawuf. Orang tasawuf tak lebar benar dia ni tak pernah sabar dia sebut lagu ni. Tapi itulah tasawuf Islam. Tasawuf Islam bukan makna berseloyo dak. Maknanya tasawuf Islam ni dia ajar kepada kita bersih hati. Dia tak boleh jadi orang ni hati bersih, luarnya berseloyo dia tak boleh jadi. Kalau seloyo hati tak betul lah tu. Hati dia anggap tu lelaki ni dah boleh kat aku dah dia ni pakai aku lah. Seloyo gay dia tak iklan. Dah buat tu lelaki aku dah. Ni hati tak betul dia panggil. Abdullah bin Abbas sebut inni uhibbu an atazayyana li zawjati kama uhibbu an tatazayyana li. Abdullah bin Abbas pupu Nabi kata, aku ni nak benar berjanguk untuk bini aku sebagaimana aku nak tengok bini aku tu berjanguk untuk aku. Jadi Abdullah bin Abbas tu orang yang kemah. Orang yang apa panggil? Kemah segok molek. Kenapa? Nak suruh bini dia suka hati. Sebagaimana juga dia nak tengok bini dia janguk kemah molek supaya hati dia gembira. Itu dia duduk. Jadi bini kita pun royak dia apa kat mu seloyo demo lah tika mu dia jadi sekali tu mu. Demo adik ke apa. Jangan duk seloyo dalam ni gak. Moga kita ada pitih kan. Moga kain ada ke apa duk pakai hok buruk, hok seloyo. Bin pakai biasa gok molek gapo. Biarlah abang balik jumpa tengok adik ni comel lalu. Lega. Tak mandi pun segadah kita. Itu dia duduk. Benda-benda gini kena ada dia kata. Berapa dah tu? 3. Wa khiffatul mahri dan mah kahwin ringan. Ini benda yang mustahak dijaga. Mah kahwin yang ringan. Mah kahwin sikitlah kita panggil. Mana perempuan yang kita pergi pinang dia pahan letak mah kahwin tu berat. Tak sah lah. Hak mah kahwin banyak tak sah. Tu dia tidak nak kita, dia nak pitih ya. Dia nak pitih, dia tidak nak kita. Kita cari orang tino hak nak kita. Bukan nak pitih dak. Iaitu jangan nampak dia ni temu'o ke mah kahwin. Kalau nampak temu'o ke mah kahwin nak pitih banyak, artinya dia nak pitih, dia nak benda. Ketika tu, kalau bila tak ada pitih sikit, dia ukah kepala kita.
Kita ni nak kahwin nak suruh tenang hati. Belak kau dia nak buat kuda kayu kita, itu bukan perempuan, itu bukan isteri, itu muka lain. Itu dia duduk. Ya masalah timbul pula kata dia itulah kalau mak kahwin sikit dia kata dia senang pula cerah. Moga tahu dah mak kahwin sikit. Dia kata kan 300 pun boleh bini, 100 boleh bini. Jadi hari nak bini ya bini, pasal nak cerah dia cerah. Enggak cerah dengan aku boleh bini lain 100 riyal aja. Mai gitu pula. Dia masalahnya ialah betul juga dia kata gitu, tapi soalnya cerah ni apa? Cerah ni kerana mah kahwin murah, kau kerana layanan. Servis tak ada, khidmat tak ada. Dah gitu kan? Kau kerana berapa dia? Nah, kadang-kadang kerana tak ada layanan orang panggil. Dunia lah ni pula dunia yang panggil orang kerja berlaku. Dunia lah ni orang yang paksa kerja. Paksa kerja kerana barang insurans semua. Habis ikat dia insurans, mau tak mau orang jadi rahat, ligap. Jok pagi gelap bila tu bila piti gaji kau berapa habis bayar insurans tu. Kapak baik kain batik lepas pun insurans habis. Jadi menyebabkan orang tak ada masa. Pagi, petang, siang, malam tubuh jadi letih, akhir sekali tu lelaki tak berasa selera dengan isteri tak ada masa nak beri khidmat dia kepada laki dia. Menyebabkan timbul masalah. Benda ginilah yang perlu dijaga molek. Wal wiladah dan masalah wiladah maknanya bahasa jenis beranak ke bahasa jenis tak beranak. Wiladah makna peranak. Bahasa perempuan hak yang kita nak buat isteri ni bahasa jenis peranak ke tak peranak. Bahasa jenis mandu ke tak mandu tu maknanya. Kalau bahasa mandu tak sah. Tak sah cari hak bakar. Kita perhati juga bakar retina hak cik nak pergi penang tu bakar mandu ke tak mandu. Bakar dia tu. Kalau bakar mandu, takut dia pun mandu juga. Tak salah cik cari hak lain. Cari hak peranak. Kerana Islam suruh cari hak bahasa peranak. Nah gitu duduk. Wal bikarah. Bikarah makna kita panggil gadis lah. Gadis remaja yang tidak berkahwin lagi. Tidak bujang maknanya. Gadis. Anak dara kita panggil. Wan nasab. Wan nasab dan titih baris. Makna perempuan kita ni cari orang ya. Keluarga dia tu bahasa menama lah. Tidak kata orang tak madu pada keluarga, tak madu ke anak cucu, selera, bahasa jenis orang lok ke anak ni berselera, berganuh, itu tak salah. Tak salah bini lagu ni menurunkan anak kita masalah pula. Cari orang yang bahasa madu ke anak cucu. Jaga anak cucu, jaga keluarga, jaga nama baik, jaga maruah, jaga air muka. Kalau hak bahasa jenis rumah tangga orang tua dia bahasa jenis jaga keluarga, jaga nama, jaga berapa ni hak perempuan. Anak muda lagu ni mustahak. Kita cari untuk buat isteri. Sesok boleh kita pun dijaga pula anak-anak kita. Kita mustahak tidak kena celurah kat si. Akhir sekalinya wa alla takuna qarabatan qaribatan. Yang ke-8-nya tak sah berkahwin dengan waris hak dekat dah. Hak dekat dah ni apa dia sepupu kan ni. Pupu hak dekat nah. Anak saudara tak lagi pupu. Kata dia sekat-sekat boleh tak salah kahwin dengan sepupu. Dia bila kahwin dengan sepupu ni gamuk lah. Dia ada sebut-sebutlah kitab pun dia kata dia mari malu. Malu mata. Dapat kau mak kita dengan mak dia adik beradik. Mak darah dak gitu kan. Pas kita dengan anak dia pula jadi pupu. Jadi ngamuk saudara mak kita dengan mak dia hari-hari muka waris dak gitu kan. Patu nganuk Allah nak tidur sebilik ke apa Allah malu teh. Bila dia malu, bila mari perasaan malu, dia tak ada syahwat. Bila tak ada syahwat, mana kalau berlaku persetubuhan juga pun orang panggil benih sebelah jemelah, balik benih kita pun benih hak sepuluh makan di bubuk, balik tanah pun tanah hak bahasa pasir gitu ya. Dia tak subur. Kih benih pun tidak subur molek, kih tanah pun tidak berbaja. Jadi tu bit pokok juga. Oh gitu layu. Orang lain boh lama dah dia duduk begitu lagi dah. Itu puca daripada malu. Kalu-kalunya malu. Kalu-kalunya sepupu ni malu. Kalau bagi kita orang Melayu ni mari kalau tidak perasaan malu pada sepupu ni wallah alam lah. Tak ada bunyi khabar kata kahwin dengan sepupu ni timbul malu. Hak yang duk bunyi khabarnya bi mara tua takut mudah jadi bala. Dia bala dengan waris kata dia aku kan. Hak tu lah. Itu orang tua kita beringat kot tu. Beringat takut bala dengan mak saudara kau bilang bala dengan.
dengan pupu. Dari segi psikologi dia sebut begitu. Dari segi ilmu psikologi kahwin, nafsu ziwaj, ilmu nafsi fi ziwaj, psikologi berkahwin, dia tidak begitu takut timbul malu. Dan dia orang cerita macam-macam lah cerita. Cerita satu orang berkahwin bertahun-tahun tapi tak boleh hanuk. Akhir sekali bila disual, dia royak, dia kata setiap kali dia duduk sekali dengan retina dia teringat semua komuk dia. Muka isteri dia jadi kebetulan memek muka tu serupa dengan muk dia dulu. Jadi menyebabkan jadi ray kan. Ray kan tak ada apa-apa. Jadi tak ada masalah. Jadi malu ni pun, malu di antara lelaki dan isteri ni pun menimbulkan kecergasan, nasab, kecergasan rudat dia panggil. Dalam tubuh kita ni ada rudah. Rudah ni Melayu panggil buli-buli lah gamanya. Dalam tubuh kita ni ada buli-buli. Kalau kita kata kat nadi lah. Nadi-nadi yang mengeluarkan hormon-hormon tertentu yang menyebabkan tubuh kita ini cergah. Kau orang muda, kau cergah. Tapi bila kita terkejut kucing, kau terkejut kau recui, kau terkejut ke apa, buli-buli kita ni berhenti sekejap buat kerja. Terkejut, kena marah, kena ngani, kena mengejek dan malu. Bila kita malu pun, dia nadi kita buli-buli tak segera. Dia tak segera, tak tubik tu berapa dia liu dia, kau berapa dia tak ada liu ke panggil. Antara dia baru percaya daripada malu je. Supaya kita nak buang air kecil. Tengok orang tengok. Tak jadi terkacau. Kecing pun tak jadi. Kadang-kadang saya tu mah tak terkecing. Kenapa? Terkejut ke malu. Begitu juga orang tengok muka retina kita, Allah sepomok aku. Yang tak jadi. Terkacau, tak jadi terkacau. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wasallam.